Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Segala hukum hakam yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal tidaklah menjadi satu perbuatan yang sia-sia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Islam, Nabi SAW pernah bersabda dengan sabdaan yang berbunyi, Buniyal Islamu ala khams. Islam telah dibina di atas 5 perkara. Lalu disebut 5 rukun Islam yang salah satunya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita melihat tentang puasa, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas umat Islam untuk berpuasa selama sebulan di dalam bulan Ramadan, sedangkan kalau kita melihat dari sudut hawa nafsu, puasa adalah satu ibadah yang sukar. Buktinya, pada bulan-bulan yang lain, mungkin ada orang dia langsung tidak berpuasa sunat pada mana-mana bulan. Kerana makan dan minum itu adalah merupakan satu keinginan manusia secara biasa. Dalam masa yang sama, menolak makan dan minum adalah satu perkara yang sukar bagi jiwa dan juga nafsu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan mewajibkan ke atas umat Islam untuk berpuasa wajib dengan jumlah yang agak istimewa, iaitu 29 hari atau 30 hari melihat kepada bulan pada tahun tersebut. 30 hari tidak makan dan minum, sedangkan pada bulan-bulan yang lain rata-rata umat Islam tidaklah menjadi mereka yang kerap berpuasa. Kalau ada orang berpuasa pun insya-Allah mungkin pada hari Isnin, hari Khamis. Kalau nak tambah lagi pun pada hari Arafah. Kalau nak tambah lagi, contoh pada hari Ashura. Kalau ada yang rasa nak tambah lagi, dia berpuasa pada hari-hari cerah, iaitu pada 13, 14, 15 dan juga hari-hari yang lain. Namun untuk menjadi orang yang berpuasa seperti puasa Nabi Daud AS sebagai contoh, iaitu puasa selang sehari, itu mungkin jarang-jarang kita mendengarnya. Bahkan untuk kita menemui pada zaman hari ini orang yang berpuasa setiap hari, itu juga lagi jarang-jarang kita dengar. Dan mungkin kita tidak pernah mendengar sama sekali ada orang pada zaman hari ini yang berpuasa setiap hari. Namun dalam lipatan sejarah kita akan mendapati ada beberapa tokoh-tokoh besar seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Antaranya lagi Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nama-nama ini adalah contoh mereka yang berpuasa setiap hari. Kalau Sayyidina Umar, begitu juga anak anda beliau, Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini di antara contoh orang yang berpuasa setiap hari. Dan begitu juga Sayyidina Hamzah Al-Aslami, antara orang yang berpuasa setiap hari. Adapun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpuasa setiap hari selepas kewafatan baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kerana seorang wanita yang masih bersuami, untuk dia berpuasa sunat, dia wajib meminta izin daripada suaminya. Kerana apabila dia berpuasa, bermaksud dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang antaranya berkait dengan hubungan antara suami dan isteri. Jadi ibadah puasa ni satu ibadah yang sukar. Tetapi mengapa Allah Azza wa Jalla memfardukan ke atas umat Islam berpuasa pada 30 hari pada bulan Ramadan? Pertama yang kita dapat lihat, subhanallah, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tanggungjawab ke atas setiap jiwa melainkan berdasarkan apa yang dia mampu. Itu benar-benar rupa-rupanya jelas terpapar dalam ibadah puasa. Walaupun secara hawa nafsunya mungkin sukar untuk seseorang itu berpuasa dengan jumlah yang banyak, namun apabila ia sudah diwajibkan lalu dilakukan oleh umat Islam, kita melihat bahawa umat Islam mampu berpuasa selama 30 hari berterusan. Maka ini sebenarnya menunjukkan bahawa di dalam Islam tidak ada hukum hakam yang bercanggah dengan kemampuan manusia. Segala hukum hakam itu tidak membawa kepada kemudaratan. Cuma mungkin dari segi nafsu, saya sebut tadi, mungkin dari segi nafsu mengatakan, puasa setiap hari tak larat, tak mampu. Tetapi kalau diukur dari sudut kemampuan seorang manusia mampu untuk berpuasa selama sebulan lamanya. Dan dibuktikan
Bila kita berpuasa, kawan-kawan kita berpuasa, umat Islam berpuasa. Daripada zaman Nabi sampai ke hari ini, tidak ada orang yang berpuasa lalu akhirnya meninggal dunia kerana berpuasa. Kerana ibadah puasa adalah ibadah yang mampu untuk dilakukan. Bahkan, kalaulah seseorang itu, dia memiliki keuzuran, dia sakit sebagai contoh, atau dia sudah tua yang dia tidak mampu untuk bertahan, Islam yang maha adil ini memberikan kelonggaran untuk orang itu tidak berpuasa. Maka puasa sebenarnya di antara hikmah puasa menunjukkan betapa syariat Islam adalah syariat yang mampu dilakukan dan ia bertepatan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.